Didik TV KPM. Banyak betul kereta atas jalan ni. Laju betul kereta tu. Ui, nanti kena speed trap nanti. Aiman buat apa tu Aiman? Ustazah, saya sedang mengawal lalu lintas sebab sekarang ni kan musim orang kereta banyak ni, banyak yang bawa laju. Penting juga. Banyak juga fungsi kamera litar tertutup ni Aiman. Barulah orang tak berani nak bawa laju, Ustazah. Selain daripada tu, dia berkait dengan apa yang kita nak pelajari pada hari ini. Apa tu, Ustazah? Iaitu berkait dengan Allah itu bersifat dengan Ar-Raqib dan Asy-Syahid. Boleh kita teruskan lagi, Ustazah? Boleh. Okey, dipersilakan. Okey, dan insya-Allah murid-murid di rumah maupun di talian, pada subtopik yang seterusnya kita akan mempelajari bukti yang menunjukkan Allah itu sememangnya bersifat dengan Ar-Raqib dan Asy-Syahid. Baiklah, anak-anak, apa yang kita lihat tadi, kamera litar tertutup. Bahawa kita ini manusia, anak-anak, sentiasa rasa takut untuk melakukan kesilapan dan akan kadang-kadang berpura-pura melakukan kebaikan akibat daripada adanya kamera litar tertutup. Dan kita akan sentiasa melakukan sesuatu dengan berhati-hati dan berwaspada. Baiklah anak-anak. Jadi untuk bukti Allah itu bersifat Ar-Raqib. Apa itu Ar-Raqib? Ingat lagi tak yang Ustazah ajarkan tadi? Jadi Ar-Raqib itu ialah Allah Maha mengawasi segala tindakan dan perlakuan kita. Ada dua keadaan yang menunjukkan, yang membuktikan Allah itu bersifat dengan Ar-Raqib. Yang pertama pada aspek kepatuhan kepada perintah dan larangan Allah. Berdasarkan kepada surah Al-Ahzab ayat 52, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Shadaqallahul azim. Daripada ayat ini jelaslah menunjukkan sesungguhnya Allah sentiasa mengawasi setiap sesuatu. Dalam hal ini anak-anak, ketika Allah telah memberikan perintah-perintah yang patut seorang Muslim, seorang mukmin itu kerjakan, maka kita hendaklah akur kepada perintah Allah, kerana Allah ada sentiasa bersama dengan kita mengawasi segala perintah dan larangannya sama ada dikerjakan dengan sempurna ataupun tidak oleh manusia. Yang kedua, bukti yang menunjukkan Allah itu bersifat Ar-Raqib adalah Allah mengawasi aspek hubungan sesama manusia. Jika tadi kita ada hablum minallah, hubungan dengan Allah, pada kali ini Allah mengawasi juga hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Menerusi potongan ayat iaitu surah An-Nisa ayat 1. Dalam ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan pada ayat ini jelaslah menunjukkan Allah sentiasa mengawasi kamu. Jadi dalam ayat ini diperjelaskan, ayat ini adalah mengenai Allah telah menjadikan Nabi Allah Adam. Daripada Nabi Allah Adam, Allah menjadikan Hawa. Kemudian daripada dua hamba Allah ini berkembang biaklah manusia. Jadi anak-anak, yang putih, yang hitam, kita daripada ibu dan ayah yang sama. Mengapa kita hendak berkelahi dan kenapa kita hendak bertelagah? Asbab daripada kerakusan dan ketamakan. Maka Allah itu sentiasa mengawasi kita, sama ada kita menjaga ataupun tidak hubungan kita dengan sesama manusia. Baiklah, seterusnya, Ustazah teruskan Aiman. Silakan, Ustazah. Kita ingin belajar pula bukti-bukti Allah itu bersifat dengan Asy-Syahid. Ada 4 yang menunjukkan, yang membuktikan Allah bersifat dengan Asy-Syahid. Yang pertama dari aspek Rasul. Apakah dia? Iaitu Allah telah menyaksikan perutusan Rasul ke atas umatnya. Bila mana Allah mengutuskan Rasul kepada umatnya, maka Allah lah sebaik-baik penyaksian ke atas perutusan tadi.
Yang kedua, menerusi kata kunci hitung. Apa yang dihitung? Allah menjadi saksi dan menghitung amal perbuatan manusia. Oleh itu, saksi hitung ini adalah dia menerusi apabila tibanya hari perhitungan kelak di mahsyar kelak, Allah akan menghitung dan menunjukkan segala amal perbuatan kita. Walaupun kita terlupa akan amalan tadi, tetapi Allah telah mengira setiap daripada perbuatan, perkataan yang kita lakukan di dunia. Yang seterusnya menerusi kata kunci nyata dan tersembunyi. Nyata. Daripada kata kunci ini menunjukkan Allah menjadi saksi terhadap perkara yang nyata maupun yang tersembunyi. Sejauh mana pun kita hendak bersembunyi, tetapi tiada satu pun yang boleh menghalang Allah daripada menyaksikan perlakuan kita. Dan yang terakhir menerusi kata kunci munafik. Menerusi kata kunci ini jelas menunjukkan Allah itu menjadi saksi pembohongan orang munafik. Sebagus mana pun seseorang manusia yang munafik ini berpura-pura menjelaskan keimanannya, menjelaskan ketakwaannya, tetapi Allah melihat apa yang telah dinyatakan, disaksikan tadi, dan Allah menyaksikan semua itu hanyalah pembohongan semata-mata. Baiklah anak-anak, Ustazah yakin dan percaya murid-murid di rumah ataupun di talian telah dapat menguasai bukti-bukti ini. Apa kata kita pergi kepada soalan seterusnya mengenai tajuk bukti. Jadi pada hari ini, Aiman, kita ada peta pemikiran. Di sini Ustazah membawakan satu kisah penceritaan tentang seseorang bernama Abu. Apa yang Abu lakukan setiap hari. Daripada penceritaan ini, Ustazah ingin murid-murid keluarkan apakah bentuk keimanan Abu yang menjurus kepada keimanan Abu kepada Allah bersifat Ar-Raqib. Sama ada ia adalah aspek hubungan dengan Allah, mengakui, mengawasi segala perintah atau larangan Allah, ataupun hubungan sesama manusia. Sama ada Abu faham keimanannya pada Allah itu adalah Allah Maha mengawasi hubungan sama manusia. Baiklah, bersedia murid-murid, kita hendak berjalan ni daripada satu masa ke satu masa tentang kisah Abu. Baiklah, yang pertama, Abu mula bangun daripada pukul 6 pagi sehingga 7 pagi. Apa yang Abu lakukan adalah bangun tidur, menguruskan diri, dan Abu tidak lupa untuk menunaikan solat subuh. Pada pandangan murid-murid, apakah aspek keimanan Ar-Raqib yang betul untuk situasi yang pertama? Syafiq Ustazah. Ustazah, Danish. Oh, Syafiq. Syafiq sebut dulu, kita bagi peluang pada Syafiq. Silakan. Jadi kita nampak menunaikan solat subuh. Maksudnya kepatuhan Abu kepada perintah Allah. Alhamdulillah, ahsanta. Baik, Aiman, kita bagi wang emas kepada Syafiq. Okey, baik. Okey, tahniah Syafiq. Okey, seterusnya kita mulakan cerita kita lagi. Abu pergi ke sekolah, belajar dan berjumpa dengan rakan-rakan, berjumpa dengan guru di sekolah dan juga pekerja ataupun staf-staf yang ada di sekolah. Apakah bukti keimanan Abu ini kepada aspek dalam Ar-Raqib? Saya Ustazah, Danish. Okey, Danish. Abu percaya Allah mengawasi hubungan Abu sesama manusia. Okey, bagus. Mumtaz. Kita bagi satu wang emas kepada Danish. Seterusnya, Abu pulang daripada sekolah pada pukul 2 petang. Dan pukul 2 hingga 3 petang ini, Abu mula berehat. Dan tidak lupa juga, Abu cepat-cepat menunaikan solat zuhur kepada Allah dan kemudian makan dan rehat. Jadi situasi ini menunjukkan kefahaman dan keimanan Abu dari aspek yang mana sebenarnya? Okey. Saya Ustazah, Azizul Ustazah. Azizul. Okey, Azizul. Kepatuhan kepada perintah Allah. Kepatuhan kepada perintah Allah. Di mana rasanya Azizul yang menunjukkan kepatuhan kepada perintah Allah tadi? Waktu dia solat zuhur Ustazah.
Okey, alhamdulillah. Betul tu Azizul. Okey Aiman, kita bagikan satu duit shilling untuk Azizul. Okey, dan seterusnya, okey, kita lihat kepada situasi yang seterusnya. Abu dah mendapatkan semula tenaganya, okey, dan kemudian pada pukul 11 petang Abu berjumpa pukul 5 petang hingga 7 petang. Abu berjumpa dengan rakan-rakan, berjumpa dengan jiran, bermain untuk menyihatkan tubuh badan. Pada pandangan murid-murid, apakah menunjukkan keimanan yang aspek ar-raqib ini tadi? Siapa nak cuba? Saya Ustazah Faruk. Okey Faruk, dipersilakan Faruk. Bukti keimanan Abu pada waktu ini ialah menjaga hubungan sesama manusia. Okey, bagus. Jadi kita berikan satu ganjaran untuk Faruk. Jadi di sini betul lah kerana kita hendak Abu ini hendak menjaga hubungan sesama manusia, terutama orang-orang yang terhampir dengannya, dengan mak ayah, dengan jiran-jiran dan juga dengan rakan-rakan. Dan pada 11 malam Abu tidak lupa 7 hingga 9 malam untuk menunaikan solat maghrib, mengaji Al-Quran selepas itu dan menunaikan solat isyak. Pada pandangan murid-murid, situasi ini dekat dengan keimanan Abu terhadap Allah bersifat dengan ar-raqib yang mana? Oh tu dia, tu semua. Kan? Okey, tu dia. Yang mana ni? Yang mana ni? Okey, apa kata Ustazah minta Azizul pula bagi jawapan? Jawapan dia adalah kepatuhan pada perintah Allah Ustazah. Kepatuhan kepada perintah Allah jelas, terang, nyata lagi bersuluh, dan Ustazah yakin dan percaya semua anak-anak memahami dan dapat menguasai tajuk ini dengan baik. Ini Baiklah. semangat ni yang kita nak Ustazah kan? Ya, semangat ini yang kita nak. bagus Nanti-nanti kita. Ustazah. Semangat ini Alhamdulillah. Baik. Dan seterusnya, Aiman, kita uji pula untuk carta yang menunjukkan pelajar faham tentang bukti Allah bersifat dengan Asy-Syahid. Tadi Ustazah ada terangkan tentang kata kunci tertentu untuk mudah murid-murid mengingati apakah bukti Allah bersifat Asy-Syahid. Maka kita pergi kepada yang pertama dengan kata kunci Rasul. Siapa nak jawab? Saya Ustazah, Syafiq Ustazah. Okey, Syafiq, dipersilakan Syafiq. Allah menjadi saksi kepada perutusan Rasul ke atas umatnya, ya Ustazah. Okey, kita bagi betul tu Syafiq, tahniah. Kita bagi satu untuk Syafiq. Dan yang kedua dengan kata kunci hitung. Apakah yang hendak dihitung? Azizul Ustazah. Okey dia. Danish. Kita bagi dekat Danish pula. Allah menjadi saksi dan hitung amal perbuatan. Alhamdulillah. Betul tu. Ahsanta. Okey, kita bagi satu untuk Danish. Dan yang ketiga nyata. Apa yang nyata? Azizul Ustazah. Okey Azizul. Dipersilakan Azizul. Allah menjadi saksi setiap perkara nyata ataupun yang tersembunyi. Okey, betul tu. Okey, dan kita bagi satu untuk Azizul. Dan yang keempat berkenaan dengan kata kunci munafik. Apakah dia? Siapa nak cuba? Saya Ustazah Faruk. Okey Faruk. Allah menjadi saksi pembohongan orang-orang munafik. Okey, betul tu. Dan kita berikan ganjaran untuk Faruk. Okey, baik Ustazah. Kalau kita ni biasa depan orang nak buat yang terbaik, tapi bila nampak tak ada orang, lantak je lah kan. Jadi sebenarnya dalam kehidupan kita ni, kita sentiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa solat, kerana itulah tanda penyaksian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berehat seketika, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM.